Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video ini. Sekarang saya berada di lapangan terbang Tegel di Berlin, di Jerman. Seperti yang anda lihat, kita pakai mask dan sebagainya. Sekarang adalah musim COVID-19 lah. Sekarang ni April, hujung April. Jadi kebetulan juga dengan masa ini saya telah selesai urusan saya di Jerman. Video kali ini adalah perjalanan kita dari Jerman ke Malaysia dalam keadaan COVID ini. Sekarang kita di hadapan Brandenburger Tor, mercu tanda Berlin dan Jerman secara keseluruhannya lah. Kalau kita tengok duit shilling Jerman, tak pun nampak tu adalah bangunan yang sama. Ini adalah tempat pelancongan yang terkenal, tapi kita boleh tengok tak berapa ramai orang lah, tak ada pelancong, jika tidak penuh yang tak kat gambar. Cumanya orang ada melepak dan naik basikal. Di situ kedutaan Amerika, di sini kedutaan Perancis. Ada orang melepak di sini. Sekarang kita berada di hadapan bangunan Reichstag. Dalam dia ada Bundestag, iaitu Parlimen Jerman. Kita tengok di depan ni tak ada ramai orang lah, ada 2-3 orang, kosong. Dan di depan tu pondok kawalan. Biasanya kalau kita nak masuk melawat dalam ni, kita kena buat appointment dan masuk melalui dalam ni lah. Ada cek-cek semua, tapi nampaknya tak ada orang, biasa penuh beratur di depan tu. Kemudian di sini tak silap ada pejabat parlimen. Dan di belah sana stesen besar kereta api. Dan pusing belah sini ada bangunan petak. Dan ada bulat tu, biasa orang sebut mesin basuh. Itu adalah pejabat Perdana Menteri atau Chancellor Jerman, Dr. Angela Merkel lah. Kita berada di satu tempat yang utama juga, di tengah-tengah Berlin, iaitu Museumsinsel. Belah sana ada beberapa museum, 5 yang kita dah ada buat video sebelum ni. Kita masuk museum-museum tu. Di depan ni ada satu dataran, tak silap Lustgarten nama dia. Dan di depan ni Berlin Cathedral. Dan di belah sana masih lagi dalam pembinaan semula, iaitu Berliner Stadtschloss, Istana. Situ ada menara Berlin. Kita boleh nampak The Pope's Revenge, orang katalah, yang cahaya di atas bola tu. Dan di depan ni biasa orang melepak. Sekarang pun memang ada lagi orang yang melepak, tapi bilangan yang sedikit lah. Okey, sekarang kita berhenti makan kejap di Doner lah, kedai Doner, makanan yang terkenal kat Jerman ni. Kedai tutup macam biasa, cuma kita boleh beli dari luar saja. Order di tingkap, dan kita sedang beratur ni, menjaga jarak 2 meter lah. Kawasan ni nama dia Alexanderplatz, dataran Alexander, satu kawasan utama di bekas Berlin Timur dulu. Biasanya tempat ni penuh orang, dan di dataran ni orang melepak. Belakang tu ada bangunan-bangunan lama Jerman Timur. Di depan ni ada Primark atau Primark. Biasanya akan penuh orang, sesak, tapi hari ni ditutup dan tak ada orang. Di sini ada satu hotel. Biasa kat ujung tu kan ada orang terjun lah, macam bungee jumping ke apa. Dan kat sini ada shopping komplek ni, Galeria. Di sini ada C&A, DM semua kan. Tempat ni penuh lah. Tapi hari ni ada orang yang melepak-melepak, cuma tak ramai. Dan biasa ada orang jual sausage lah apa depan ni, tapi semua tak ada lah. Kita dah sampai di kawasan kegemaran saya lah di Berlin ni, iaitu East Side Gallery. Dia adalah sisa tembok Berlin yang panjang, saya rasa lebih kurang 1 km juga sampai ke sana. Yang mana yang utamanya di belah sana lah, iaitu lukisan-lukisan mural. Cuma yang belah sini dia penuh dengan graffiti lah. Tapi orang-orang tempatan dia melepak dekat sini. Nampak ada pokok-pokok yang sakura ni juga. Seperti tempat-tempat lain jugalah. Rakyat dia kira penduduk duduk melepak je kerja dia, sebab dah tak pergi kerja, yang kerja dari rumah dan sebagainya. Universiti tutup, sekolah tutup, kedai-kedai pun macam kedai baju apa semua tutup. Sekarang saya ada di satu tempat pelancongan yang sangat terkenal di Berlin, iaitu Charlie Checkpoint, Checkpoint C lah, tempat melintas di antara Berlin Barat dengan Berlin Timur dulu-dulu. Ada bendera Amerika kat situ, jadi maksudnya masuk ke dalam tu atau masuk belah sini lah, sektor Amerika. Saya rasa belah sana sektor Amerika. Kita tahu Berlin dulu dibahagikan kepada 4 sektor kan, UK, Soviet, Perancis dengan Amerika. Jadi tempat ni biasanya sangat ramai pelancong. Keliling ni penuh orang, tapi kita tengok kosong. Dan biasanya akan ada 2 orang kat sini, dan dia ambil upah untuk bergambar lah, sebagai tentera Amerika yang menjaga sempadan. Tapi hari ni tak ada apa. Biasa kat tepi-tepi ni akan ada scam untuk main judi dan sebagainya.
Sekarang kita berada di Tefau Asahi Kirschblüten Allee, atau bahasa senang dia Jalan Pokok Sakura lah. Tengok ada banyak pokok sakura ni. Sekarang musim bunga, jadi dia dah naik, cuma tak kembang sangat. Kita boleh nampak ramai orang ada kat sini berjalan kaki, naik basikal, dengan bawa haiwan peliharaan, kanak-kanak, dewasa, orang tua dan sebagainya. Mereka menggunakan peruntukan Bewegung an der frischen Luft lah, untuk mengambil udara segar. Jadi benda tu dibenarkan. Ini sebuah pasar pagi di depan stesen Rathaus Steglitz. Kita tengok suasana ada orang lah. Ada jualan, ada melepak. Tapi dia ada tulis kat kedai-kedai tu, sila jaga 2 meter jarak. Hauptbahnhof. Kita dah sampai di lapangan terbang Tegel. Kosong saja. Ada 2-3 orang. Kosong. Tak ada orang. Kedai-kedai tutup. Oh, airport Berlin. Nak kata betapa sikitnya penerbangan yang ada. Sekarang pukul 1.30, tapi yang terdekat dalam pukul 5.30 penerbangan kita. Kemudian ada 4 lagi saja hari ni. Kemudian esok pula yang ni. Sampai situ saja. Kemudian esok pula ada 3 hari punya maklumat. Lapangan terbang Tegel ni ada terminal A, B, C, D dengan E. Tapi saya tengok tadi maklumat semua ditutup kecuali di terminal C saja. Katanya yang ni yang low cost. Ini pesawat kita. Kita nak naik dari Berlin ke Doha, ibu negara Qatar, menggunakan Qatar Airways. Selepas 6 tahun lebih. Selamat tinggal Berlin, selamat tinggal Jerman. Saya antara orang yang tak akhir naik flight. Depan kosong. وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Our flight service will commence shortly with dinner. Jadi kita sedang berada di dalam pesawat A350. Saya rasa pesawat ni kecil berbanding yang biasa. Kalau kita perjalanan yang jauh, mereka akan bagi pesawat yang besar lah. Tapi mungkin kerana isu Covid ni, tak ramai orang dan sebagainya. Dan makan malam pun dah sampai. Saya tak perasan sangat apa dia. Cuma ni ayam, ni kentang, kemudian ada salad sikit dan air roti, air masak dan coklat lah. Malam-malam ni kita nampak pemandangan dari atas. Ada bandar. Satu di bawah ni, sudut kiri bawah. Satu lagi di sudut kanan atas ni. Saya tak pasti kita di mana. Cuma saya rasa kita di Iraq. Kerana kalau tengok peta ni tak apa nak fungsi sekarang sayang. Sebelah pun tak fungsi. Saya try. Dia tulis Sulaimania, Kirkuk, Irbil, Mosul. Jadi ni rasanya Kurdistan Iraq. Alhamdulillah الآن الساعة 12 ووصلنا إلى المطار حمد الدولي في مدينة الدوحة عاصمة دولة قطر. كما رأيتم ما في الناس. وإذا تريدون أن تعرفوا عن هذه المدينة الدوحة اشهدوا فيديونا هنا. Sekarang seperti yang anda lihat, kita pakai mask semua adalah kerana COVID-19 lah yang telah melanda seluruh dunia, termasuklah Jerman. Yang hari ini kes Jerman menghampiri 150,000 kes. Saya rasa 148,000 macam tu. Dengan kematian sebanyak 5,000 orang. Yang mana di Malaysia sekarang saya kena cek nombor. Nombor yang saya ada adalah 5,400 kes dengan kematian sebanyak 92 orang. By the crew, remove it from its container and pull it over your head. Dalam kapal terbang nak ke Kuala Lumpur, kita dah dapat orang ni kena isytiharkan kesihatan kita. Tu KLIA, bawah sikit ada lintas pam.
Dia punya ambil lajak nak landing kat Sepang sampai Port Dickson. Tu yang nak nampak tu Port Dickson. Dah sekarang petang ni. Saya duduk kat sini jadi nampak Port Dickson. Kalau duduk belah sana nampak Seremban, KLIA kat sini. Keluar saja pesawat, kita diiring lah secara beratur ni, ramai-ramai ni. Jadi kita ikutlah prosedur apa yang telah ditetapkan dan bersedia untuk dikuarantin selama 14 hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini hari ke-7 saya dikuarantin kerana balik dari luar negara lah. Yang mana kuarantin ni untuk mengelakkan penyebaran COVID-19. Sekarang pukul 5 pagi. Jadi saya ingat hari ke-7 ni saya nak tunjukkan sepenuh hari macam mana kehidupan sebagai orang yang kena kuarantin kan. Jadi sekarang saya ada di bilik. Bilik ni kita tak dibenarkan keluar lah daripada bilik ni. Dan makanan akan dihantar di depan pintu. Tadi dah diketuk lebih kurang 15 minit sebelum ni. Ni dia. Makanan akan letak kat luar ni. Kalau kita dah habis makan, macam tu makanan berbuka siang tadi, kita letak kat luar. Jadi ni hidangan yang kita dapat hari ni untuk sahur. Air mineral sebotol, nasi putih, ayam kurma, acar timun. Kemudian air sama ada kita buat kopi ataupun teh bersama gula. Ada tempat masak air kat situ. Jadi jom sahur dulu. Assalamualaikum saudara-saudaraku. Sembahyanglah di tempat kamu atau di rumah kamu. Baik, sekarang masih hari ke-7, tapi pukul 5 petang dah lah. Saya ingat nak tunjuk sikit di dalam bilik ni, nak tunjuk apa kemudahan yang disediakan. Ini pintu masuk bilik. Yang ni bilik air. Kita masuk sikit lah. Bilik air ada tempat mandi kat sini, tandas, tuala pun disediakan. Dan ni cermin lah. Juga ada barang-barang disediakan macam sabun, shampoo, ubat gigi dan sebagainya. Kemudian masuk ke dalam bilik. Bilik ni sebenarnya bilik 2 orang lah. Saya rasa kalau dalam operasi yang biasa, sebab ada 2 katil dan seorang ada kursi, ada meja. Di sana pun ada kursi dan meja. Saya duduk di belah sana kerana kursi dia lagi besar. Di belah sini ada TV. Di sini ada pantry kecil lah. Ada tempat nak buat air panas. Kemudian cawan, air mineral. Dan di bawah ni ada peti sejuk kecil. Dan di tepi ini ada almari nak simpan makanan. Sini ada juga telefon, sebab nak berkomunikasi dengan pihak luar kena gunakan telefon ni, sebab kita tak boleh keluar lah, tak boleh keluar daripada bilik ini pun. Jadi macam pagi tadi ada pegawai yang petugas yang telefon saya tanya tentang kesihatan lah, ada batuk ke tak, apa ke tak. Ataupun waktu itu ada beberapa hari lepas mereka nak buat ujian swab hidung, jadi mereka panggil melalui telefon. Saya dapat di bilik hujung. Jadi kita nampak pemandangan luar yang tu KFC tu dia tulis restoran ke-200. Saya rasa cawangan ke-200 KFC lah. Dan di depan ni adalah Sunway Pyramid. Boleh tengok piramid depan tu kan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya daripada PJRM IPD Subang Jaya, Balai Polis Bandar Sunway memberi peringatan kepada semua peserta kuarantin di stesen kuarantin Sunway Pyramid Hotel. Dikenaki berada di bilik masing-masing sebagaimana yang didaftarkan oleh pihak hotel. Salinan panduan sewaktu menjalani perintah kuarantin telah diedarkan ke bilik masing-masing. Peserta dikenaki mematuhi sepenuhnya panduan dan peraturan tersebut. Kegagalan peserta mematuhi peraturan yang ditetapkan boleh didakwa di bawah Peraturan Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit Peraturan 7 yang membawa kepada hukuman denda atau penjara
atau kedua-duanya sekali. Sekian, terima kasih. Sini ada sedikit garis panduan. Kita tidak dibenarkan keluar daripada bilik sepanjang masa. Makanan akan dihantar di depan pintu pada 3 kali lah. Kalau hari biasa, sekarang bulan puasa pun 3 kali juga, iaitu sahur, buka puasa dan moreh. Dan kita boleh terima package, tapi terhad lah. Cumanya yang penting, servis seperti Grab Food, Food Panda dan sebagainya tidak dibenarkan kan. Jadi apa yang diberi itu, itulah yang kita makan. Di sini ada sedikit statistik waktu perjalanan saya balik ke Malaysia. Dunia ada 2.5 juta kes dengan sekurang-kurangnya 679,000 orang kembali sembuh dan kematian sebanyak 175,000 di seluruh dunia lah. Kalau dekat Jerman waktu itu, hari bertolak itu ada 148,000 kes, 95,200 orang telah sembuh dengan kematian sebanyak 5,000 orang. Dan di Malaysia waktu itu, menurut laman web ini, Berliner Morgen Post lah, surat khabar Jerman, lebih kecil lah, 5,482 kes dengan sembuh sebanyak 3,349 dan kematian sebanyak 92 orang. Kalau kita tengok di Jerman, ini mengikut 16 buah negeri di Jerman. Saya berada di negeri Brandenburg, ini Berlin, ini Brandenburg. Kes sebanyak 2,457 kes dengan kematian sebanyak 94 orang. Jadi satu negeri ni kematian dia dah sama dengan kematian di Malaysia pada waktu itu. Saya naik kapal terbang di Berlin. Berlin ada kes yang banyak. Kematian 105 dengan kes dilaporkan 5,341. Kita tengok antara negeri-negeri yang terjejas teruk di Jerman adalah Nordrhein-Westfalen, negeri ni, dengan kes sebanyak 29,580 dan kematian sebanyak 800, hampir 900 orang. Dan yang teruk juga ialah Bavaria di bawah ini, yang Bayern Munich tu, 38,000 kes, kematian sebanyak 1,300. Rakyat Jerman ada 82 juta penduduk di Jerman. Yang teruk juga Baden-Württemberg, tempat saya duduk dulu, dengan 1,000 kematian. Dan negeri yang kurang adalah negeri yang kurang orang lah di atas ni. Misalnya Mecklenburg-Vorpommern ni, kematian sebanyak 15 orang, 655 kes. Dan negeri saya buat master di sini, Saxony-Anhalt, kematian sebanyak 33 orang, dengan kes sebanyak 1,399. Tentang perjalanan dari airport Berlin ke lapangan terbang Kuala Lumpur, KLIA. Saya ingat di Berlin lapangan terbang tu kosong lah. Cumanya seingat-ingat saya, tak ada orang yang pakai mask. Maksudnya yang petugas dekat sana kan, sama ada di gate ataupun immigration, yang saya ingat saya tak ada yang pakai mask kan. Walaupun kes di Jerman dan kes di Berlin pada waktu itu pun sangat tinggi. Kerana mask ni complicated sikit dekat Jerman. Sebab awal-awal COVID dulu, media sebut orang yang tak sakit tak perlu pakai mask kan. Mask ni hanya untuk orang yang sakit, nak mengelakkan daripada dia mengeluarkan virus itulah melalui air liur dan sebagainya. Jadi orang yang tak sakit tak perlu pakai mask yang waktu itulah. Bila saya dah balik sini, ataupun beberapa hari sebelum saya balik sini, negeri-negeri, sebab di Jerman ni dia persekutuan, jadi dia ada 16 buah negeri. Peraturan-peraturan tu ikut negeri. Jadi 16 wakil ataupun wakil daripada 16 negeri ni berkumpul untuk capai kata sepakat, kita nak wajibkan ke tak topeng ni. Sepakat waktu itu adalah topeng sangat digalakkan tetapi tidak diwajibkan. Ini sehari dua sebelum saya balik. Sebelum itu memang topeng tak ni kan. Kemudian bila saya balik ataupun beberapa hari selepas itu, negeri masing-masing mengambil tindakan. Misalnya negeri Bavaria diwajibkan, kemudian negeri Saxony diwajibkan, kemudian Mecklenburg-Vorpommern diwajibkan, dan sekarang ni saya buat video ni, saya rasa semua negeri dah wajibkan. Pelik jugalah sebab kadang mungkin kita rasa macam orang putih ni ada kajian apa semua-semua kan, tapi benda tu lambat sikit sampai pada mereka. Penerbangan dari Berlin ke Doha itu saya rasa saya seorang je orang Malaysia, yang lain yang sangat ramai adalah orang Indonesia. Cuma dari Doha ke Kuala Lumpur itu obviously lah ramai orang Malaysia. Dan sampai di Kuala Lumpur itu kita lalu, yang pertama kali diukur suhu gunakan kamera, macam mana saya tak pasti, infrared mungkin. Kemudian lapor kesihatan.
ada pegawai yang ambil maklumat kesihatan kita, kita laporkan, kemudian kita cop pasport, kemudian kita ambil beg. Lepas ambil beg itu, kita dibawa ke bas. Ini memang semua diiring. Memang bukan kita boleh suka hati ke mana-mana kan. Kita ikut saja. Dibawa ke bas itu, sebelum naik bas disembuh habis lah. Kemudian masuk dalam bas, kemudian dibawa ke sinilah, hotel di belakang Subway Pyramid ini. Jadi sekarang saya nak cerita tentang suasana di Jerman pula. Macam saya sebut, suasana di Jerman ni rumit sebab peraturan dia mengikut negeri kan. Jadi saya waktu itu saya berada di negeri Brandenburg. Jadi saya cerita apa yang saya alami lah. Sekolah tutup, universiti tutup, pejabat tutup. Cumanya saya tak rasa namanya Perintah Kawalan Pergerakan. Sebab orang masih bebas bergerak sebenarnya. Yang paling terkenal adalah peruntukan dalam dokumen tu ada tulis peruntukan Bewegung an der frischen Luft, pergerakan mengambil udara segar. Jadi benda ni sangat ramai yang buat, pergi ke taman, pergi ke tepi sungai, memancing. Jadi dia bukanlah kawalan pergerakan. Kira kita nak pergi pasar raya pun nak beli barang boleh. Cumanya sebahagian pasar raya mereka wajibkan kita pakai troli. Kenapa nak pakai troli? Pertama, dia nak kawal bilangan orang di dalam kedai. Misalnya, dia nak 50 orang saja berada dalam kedai, maka dia sediakan 50 troli. Kalau orang yang ke-51 datang, dia tak nampak troli, dia tak boleh masuk kedai lagi lah. Itu yang pertama. Yang kedua, troli ni, kita akan jaga jarak kita secara automatik. Bila semua orang pakai troli, secara automatiknya akan jaga jarak kan. Orang depan dan belakang lah. Kalau yang tepi-tepi, susah sikit lah. Sekarang pukul 6.30 petang, loceng bunyi tadi. Maksudnya makanan dah sampai untuk buka puasa. Ni dah. Sebelum tu ada bagi nota, pertama kali bagi nota ni. Haris Iskandar buat persembahan rasanya live dalam Microsoft Teams bila ni. Dan ini hidangan kita. Makan sebelum pukul 8 malam. Tada, ikan. Saya tak pasti ikan masak apa ni. Pertama kali ikan, sebelum ni ayam. Ini terung, tapi kuah apa tu macam kicap lebih kurang. Ada puding coklat dan kurma. Itulah hidangan kita. Jom. Sekarang pukul 10 malam, loceng pintu berbunyi. Maksudnya more kita dah sampai. Ni dia. Tak ada orang dah. Selalu saya kalau bunyi, terus saya tengok kat pintu. Tengok tak ada orang dah. Cepat. Mungkin nak elakkan jangkitan. Makan sebelum 2 pagi. Bihun goreng dengan 2 biji pau. Lama tak makan pau. Baik, hari ni hari ke-12 lebih kurang 10 pagi. Kita dipanggil semulalah turun ke bawah untuk kita buat test, swab test tu. Nasopharyngeal swab lah. Dia masuk sampai ke nasopharynx di belakang ni. Senang cerita setakat yang saya faham lah. Hidung ni dia ada bulat belakang tu kan. Dia punya rongga dia tu di hujung rongga. Jadi dimasukkan bat tu masuk straight sampai ke ujung belakang ni kan. Saya rasalah sepaham saya. Jadi mula dimasukkan belah sini. Kemudian saya terbatukkan macam mana tadi, tak boleh. Jadi dimasukkan belah sini dan ambil sampel di belakang. Mungkin kerana sebab kita dah nak balik lah, hari ke-15 kita balik. Kita kuarantin 14 hari. Jadi mungkin nak tengok mungkin ada jangkitan ke apa. Cuma saya suka juga kalau mereka panggil pergi buat test ni, sebab sepanjang setakat ni 12 hari kita buat test. Hanya 2 hari saja yang saya keluar lebih daripada pintu belakang ni, iaitu kita keluar daripada tempat penginapan ni. Jadi kita dapat rasalah udara luar, rasa kepanasan luar kan, sebab kita tak dibenarkan keluar lebih daripada pintu ni. Tapi sekejap je semua tu, tak sampai 5 minit pun kan. Hello, Assalamualaikum Syam. Waalaikumsalam. Apa ni, aku dah dengar berita sikit lah saja call kau tanya kan. Apa ni, pasal Jepun, diorang ada cakap pasal darurat kat Jepun. Darurat. Apa benda, apa komen kau Betul, Jepun sekarang memang dalam keadaan darurat. Dia isytihar 16 April hari tu, dan sekarang dia sambung darurat tu sampai akhir bulan 5. Tapi itulah, darurat yang diisytiharkan ni bukannya macam darurat dekat Malaysia. Sebab darurat yang dia masukkan ni cuma dia macam isytiharkan keadaan dah mencemaskan. Jadi dia nasihatkan semua orang tinggal dekat rumah. Tapi tak adalah dia macam darurat dekat Malaysia. Kalau darurat kita tak boleh keluar rumah secara peraturan kan.
Dekat sini tak pun, macam aku bebas lagi nak keluar. Cuma dia nasihat kalau tak ada keperluan jangan keluar. Sekadar nasihat je lah. Okey. Kira nasihat pelik kan. Kalau kita nak faham pasal COVID dekat Jepun ni, kena tengok video kau lah kan. Kat channel Red Spot. So 2 minggu lepas aku ada buat video pasal ni. Kalau korang nak tahu dengan mendalam, bolehlah cuba tengok video tu. Terbaik. Siapa nak tahu, boleh tengok YouTube Red Spot. Baik, hari ni hari yang ke-15 lah. Hari yang ditunggu-tunggu. Kita nak dibenarkan keluar daripada kuarantin ni. Barang pun kita dah pack tu. Dan semalam kita dah selesaikan urusan surat dan dokumen. Bilik pun kita dah kemas. Pukul 6 pagi sekarang ni, kita bersedia untuk dipanggil lah untuk check out pukul 8. Jadi perjalanan dia hari ni, sekarang saya berada di hotel ni. Kita nak pergi ke stesen bas. Kita ambil bas ke Batuet, Pulau Pinang, Bagan. Dan dari situ insyaAllah keluarga akan datang lah, ambil dan balik ke rumah. 欧洲不大以赛复赛武器，但转会市场依然。Jadi setelah lebih kurang 5 jam lebih perjalanan dari TBS sampai kita di Batuet ataupun Bagan di Pulau Pinang, lebih tepat lagi di hadapan Penang Central di depan ni kan. Dulu waktu saya sekolah rendah, awal-awal sekolah rendah tahun 2000, awal tahun 2000, stesen bas ni terbakar dulu kan. Lepas tu jadilah stesen bas ni yang terbuka kat depan ni. Tapi selepas 20 tahun lebih kurang, dah ada Penang Central dan dia integrated lah. Ada sini stesen kereta api Batuet yang baru juga. Lepas tu belakang tu ada ferry nak pergi ke Pulau Pinang kan. Jadi menarik lah perkembangan kat sini. Fakta yang kita cerita tentang Jerman dan Malaysia dari segi pengurusan COVID itu mungkin ada kesalahan lah, sebab saya pun tak sempat nak kaji betul-betul. Kira kita cakap sambil lalu saja, mungkin perlukan kajian yang lanjut lah kalau nak dibuat rujukan. Saya nak ambil kesempatan ni ingin mengucapkan jutaan terima kasih lah, terutama sekali kepada frontliner kita, yang mana saya sendiri telah menerima perkhidmatan mereka kan sepanjang kuarantin ini. Jadi jemput tonton video-video kami yang lain di channel ni, Syamirul di YouTube. Terima kasih, jumpa lagi. Jom balik.